Kalau saudara-saudari baca analisis terperinci saya berhubung pilihan raya kecil Slim yang saya buat dulu selepas pilihan raya kecil Slim, dan kemudian kalau kau baca analisis terperinci saya berkenaan dengan pilihan raya kecil Cini dan seterusnya pilihan raya negeri Sabah selepas pilihan raya tersebut berlaku, okey, anda akan melihat, okey, analisis saya menunjukkan Barisan Nasional sama ada tidak ada peningkatan langsung atau ada penurunan. Sebab mengapa? Barisan Nasional main satu spin, okay? Dia kata, oh, undi kita meningkat jadi kita menang di Cini, undi kita meningkat jadi kita menang di Slim dan sebagainya, okay? Itu retorik yang dimainkan, okay? Itu satu kebodohan dan satu pemalsuan, okay? Mengapa ya? Sebabnya sebelum pilihan raya umum ke-14, UMNO dan PAS dia bergerak sebagai dua parti berasingan dan bertanding berasingan, okey, walaupun sebelum pilihan raya umum ke-14 mereka dah bekerjasama tetapi mereka bertanding berasingan. Selepas PRU 14 mereka membentuk muafakat nasional dan oleh itu calon Barisan Nasional akan disokong oleh PAS dan mendapat undi penyokong PAS dan penyokong UMNO, okey. Jadi untuk membandingkan keputusan Cini, Slim dan Sabah sebelum dan selepas PRU 14, kita kena gabungkan undi UMNO dengan PAS sebelum PRU 14. Jadi saya menggelarnya UMNO PAS. Bukan lagi UMNO, bukan lagi PAS, tetapi UMNO PAS. Jadi di Slim, di Cini, di Sabah, Sabah ni PAS ni hampir tak wujud. Jadi di Slim kita ambil undi UMNO campur undi PAS. Kemudian bandingkan selepas pilihan raya kecil Slim undi UMNO yang juga kita anggap undi UMNO PAS sebab UMNO dapat sokongan dari PAS juga, penyokong PAS juga. Jadi bila kita bandingkan begitu, kita nampak peningkatan dia telur ayam. Sama juga di Cini. Dan yang hebat adalah kali ini jentera pilihan raya yang digunakan oleh Najib dan Zahid tim A UMNO ni terhebat dalam sejarah. Dana yang dibelanjakan terhebat dalam sejarah, kempennya terhebat dalam sejarah, tetapi peningkatan dia kosong. Itu cara nak analisis. Di Sabah pula, itu adalah jentera pilihan raya yang tidak pernah dilihat sepertinya sebelum ini, okay? Seolah-olah berlaku di RU, okay? Tapi prestasi UMNO menjunam lagi. Jadi sekarang kalau kita lihat kerusi Barisan Nasional 42 hingga 43, saya lupa 42 ke 43. PRU 15 saya jangka kalau bagi UMNO lah, Barisan Nasional lah, kalau dapat 30 pun ini dah kira ajaib. Lebih 30 pun dah ajaib. Mungkin lebih 30. Okey, dah ajaib. Okey. Dan PAS akan menjunam. PAS, dengar baik-baik. PAS akan menjunam kalau buat analisis betul-betul. Okay? Satu perkara yang tidak pernah dan tidak mungkin dijawab adalah walaupun dah retorik kononnya nak daftar muafakat nasional, nak bertanding guna bendera muafakat nasional, tapi akhirnya benda yang saya dah sebut lama dulu, iaitu akhirnya PAS akan guna bendera dia, UMNO akan guna, Barisan Nasional akan guna bendera dia, sah jadi kenyataan. Okay? Jadi jangan duduk dalam kepompong propaganda, okey, kononnya 7-0 jadi Barisan Nasional sudah boleh rampas kuasa. Sebenarnya ini semua taktik. Kalau semua usaha Barisan Nasional untuk rampas negeri, rampas negara atau rampas kerajaan tanpa menerusi pilihan raya gagal, maka mereka terpaksa juga cetuskan pilihan raya, sebab walaupun tidak akan menang, sekurang-kurangnya mereka ganggu gugat kes-kes yang sedang berjalan, dan selepas pilihan raya tidak ada siapa yang menang. Jadi harap-harap Barisan Nasional boleh buat gabungan dengan PKR ke DAP dan sebagainya. Itu yang diharapkan. So sebab tak ada pilihan lagi, bukannya dia rasa dia akan menang, terpaksa cuba. Okey, sebab ramai pemimpinnya tengkuk, kena jaga tengkuk dia. Okey, itu sepintas lalu situasi Barisan Nasional dengan PAS dan PPBM juga, ya. Okey. Kita dah tahu undi Melayu Islam ni dah berpecah teruk. Okey.
Pertama, PPBM dah lari daripada mandat asal. Parti itu ditubuhkan untuk lawan UMNO. Jadi penyokong-penyokong PPBM Tegar dah lari. Okey. Akar umbi dia semuanya dah lari. Okey. Sebenarnya PPBM ni seolah-olah tak wujud. Kemudian UMNO melutut kepada PPBM dalam banyak hal. Pengundi-pengundi dia dah lari. Muafakat Nasional dia jaja konsep penyatuan ummah. Semuanya dah semakin lama, semakin hari nyata satu pembohongan. Okey, dia kencing kat PAS, dia buat macam-macam langkah yang tidak masuk akal. Jadi semuanya menjurus kepada Melayu Islam nampak dengan terang bahawa UMNO ni sebenarnya bukannya ingin berjuangkan penyatuan ummah. Ini memang jelas. Okey, bertelagah dengan PAS di umum, tidak merujuk kepada PAS. Buat kata yang sungguh bongkak terhadap PAS, terhadap PPBM. Memang tidak ingin adakan penyatuan parti politik secara aman. Nampak sangat dia nak rampas kuasa seperti mana sebelum PRU14. Jadi kepentingan peribadi UMNO nampak sangat yang itulah perjuangan dia, iaitu kepentingan peribadi UMNO dan khususnya kepentingan peribadi pemimpin-pemimpin tim A. Di situ ramai pengundi dia dah lari. Okey.